Hai guys, aku balik ke channel MD Aizat. So macam biasa, manakah sekarang ni awal tahun, bulan 2, bulan 3 ataupun orang panggil quarter 1, korang akan perasan lah banyak phone flagship akan mula beraksi dekat industri smartphone. Dan hari ni, yes, kita ada phone flagship premium yang terbaru daripada Xiaomi, iaitu Xiaomi 14. And kalau ikutkan daripada pengalaman aku sendiri, aku memang jarang lah nak review atau guna phone style macam ni. Bukan bermaksud aku tak suka langsung dengan phone yang kecil. Tapi itulah, korang pun tahu tangan aku ni besar. So secara teknikal tu, dia memang ada potensi untuk nampak sedikit kekok masa aku guna. Dan susah kalau aku nak typing dekat keyboard ke apa. Mesti ada typo punya. Aku sampai tak ingat lah bila kali terakhir aku guna smartphone yang ada screen bawah daripada 6.5 inci. So memang dah lama gila. But then lepas je aku guna Xiaomi 14 sebagai daily driver aku, jujur aku beritahu korang aku punya persepsi mula berubah. Dan macam aku mention tadi, apa yang paling menarik perhatian aku, dia punya sizing lah. Memang ngam-ngam saiz tangan kan. Yang mana smartphone ni hadir dengan skrin sebesar 6.36 inci jenis LTPO AMOLED. Lepas tu pasal spek skrin yang lain, aku rasa tak perlu nak sembang panjang lebar. Yelah, flagship level, kira korang dapat spek yang sangat mewah. Antaranya, dia support Dolby Vision, Wi-Fi level 1, ada dynamic refresh rate dari 1Hz kepada 120Hz, dan peak brightness dia sekarang pun dah mencecah sehingga 3000 nits. 3k nits ni memang kategori gila lah. Aku rasa dalam banyak-banyak phone Xiaomi yang aku pernah pakai, Xiaomi 14 ni lah yang paling perform sekali untuk guna bawah cahaya matahari. Sebelum ni, macam Xiaomi 13T Pro, yes, kurang memuaskan. Even Xiaomi 13 Pro yang flagship tu pun sama. Dia okey, boleh guna, tapi tak adalah sebagus macam ni. Seingat aku, model lepas cuma support 1900 nit dan kali ni dah capai sehingga 3000 nits. So boleh kata satu improvement yang baik dan aku enjoy nak guna Xiaomi 14 ni sama ada dekat kawasan indoor ataupun outdoor. Lepas tu kalau kita nak bincang pula pasal quality screen, of course aku tak ada benda nak complain. Memang quality dia superb. Tak kisahlah dari segi warna ke, color accuracy, sharpness dan lain-lain. Aku puas je tau dengan cara screen dia deliver content tu. Lagi-lagi masalah Netflix kan. Memang kepuasan dia terjamin lah. Aku sebenarnya baru juga habiskan 16 episod tengok K-drama dekat screen Xiaomi 14. And serius aku beritahu korang, screen dia memang awesome. Cumanya pasal screen dia ni ada satu kekurangan yang aku jumpa, namun boleh jadi subjektif pada setengah orang. So apa yang kurang tu adalah dia punya refresh rate. Jadi menurut Xiaomi, panel yang smartphone ni guna support LTPO OLED tau, which is dia mampulah untuk kawal refresh rate dari 1Hz kepada 120Hz. Tapi bila mana aku test sendiri, aku perasan paling rendah dia boleh pergi hanyalah sekitar 10Hz saja. So aku pun tak pasti dekat mana silap yang aku buat ataupun Xiaomi 14 ni memang boleh turun takat tu je. Dan aku personally tak berapa kisah sangat pasal very refresh rate. Yes, of course, aku akui dia membantu untuk jimatkan penggunaan bateri. Pasti kalau refresh rate screen dia boleh adjust ikut usage kita, ikut penggunaan kita, dan aku memang okey. Aku bukan nak complain, lebih kepada share dekat korang. At least korang tahu kan. Tapi itu je lah masalah yang aku hadap. Benda-benda lain pasal screen dia tak ada masalah pun. Let's say kalau nak cakap pasal fingerprint sensor, yang ni memang cun. Phone flagship kot. Apa kita nak risau kan? Memang laju lah fingerprint sensor dia. Tak ada masalah susah nak detect ke apa. Dan macam biasa, yang buatkan pengalaman entertainment jadi lagi super best adalah disebabkan kehadiran setup speaker. So Xiaomi 14 hadir dengan setup stereo speaker yang menyokong Dolby Atmos dan korang boleh expect yang kualiti dia memang level flagship. Bass dia super, vocal jelas, audio dia kuat dan obviously speaker dia best lah untuk guna masa main game ataupun tengok movie. Apa kata korang layan dulu hasil audio yang datang daripada setup stereo speaker smartphone ni? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Dan kemudian, untuk rekaan luaran, tak banyak yang aku boleh cerita. Sebab korang sini nampak, korang sini tengok, Xiaomi 14 kali ni memang almost identical lah macam Xiaomi 13 series dulu. Dia masih kekal dengan mode kamera yang petak macam gini dan overall body dia pun lebih kurang sama je. Benda yang paling ketara, rekaan mode kamera dia lah. Memang besar gila dan untuk varian warna hitam, akhirnya dia dah guna material jenis matte finish dekat bahagian back panel. Alhamdulillah, ini antara benda yang aku sangat-sangat hargai. Aku cukup impikan selama ni. Dah macam ucapan pula kan. Tapi serius, aku cukup bersyukur bila Xiaomi decide untuk guna material matte dekat phone diorang. Aku ingat lagi masa aku guna Xiaomi 13 Pro dulu. Aduh, bukan main menyirap lagi. Yelah, Xiaomi 13 Pro kan guna glossy finish. So memang tak cun. Tapi dengan Xiaomi 14 sekarang, aku nak shoot B-roll ke, aku nak guna secara naked pun aku dah tak risau. Cumanya, tak silap aku, varian hitam je lah yang dah guna matte finish. Warna putih dengan jet green tu masih kekal dengan panel glossy. Dan katakanlah kalau korang ni nak smartphone korang tu nampak garang, ada look yang mewah, premium dan nampak lagi bold, aku recommend lah untuk korang consider versi hitam ni. Serius, cantik gila. Aku rasa dari awal aku unboxing sampai ke hari ni, aku masih tak boleh move on tau dengan kecantikan yang ada dekat Xiaomi 14. Yes, dia memang nampak simple je. Tak ada benda pun yang kita boleh banggakan sebenarnya. Balik sebab back panel dia hadir dengan material jenis matte, dia macam automatic tau, buatkan phone tu nampak lagi kemas. Kali ni aku betul-betul
akui yang aku suka dengan dekat Xiaomi 14. Kena pula skrin depan jenis flat, back panel ada 3D curve sikit. So memang sedap bila kita guna atau pegang smartphone ni. Dan sama seperti model lalu, Xiaomi 14 juga turut dilengkapkan dengan feature kelas atasan. Yang membezakan model kali ni cumalah chipset yang diguna. So Xiaomi 14 didatangkan dengan chip Snapdragon 8 Gen 3 yang memang powerful, dan pasal spek lain sama je lah. Dia mesti guna RAM jenis LPDDR5X, support memory UFS 4.0, and then dia juga ada IP rating IP68 dan turut menyokong wireless charging sehingga 50W. So secara teknikal tu dia memang tak banyak beza melainkan chipset baru, namun apa yang penting dia full package dan kenalah dengan gelaran flagship premium. Dan sepanjang aku guna Xiaomi 14 sebagai daily driver aku jaranglah nak jumpa masalah berkenaan prestasi dia. Aku pun ada juga lenjan pelbagai jenis game yang popular macam Genshin Impact, COD Warzone, One Punch Man World dan sebagainya. So far aku tak pernah hadap lagi isu-isu yang common macam lagging ke, stuttering issue dan lain-lain. Cuma satu benda yang kurang ataupun benda yang aku perasan, Xiaomi 14 ni dia masih ada potensi lah untuk hadapi masalah overheat, terutamanya kalau kita main game yang berat. Dan masalah overheat ni dia tak jadi cepat sangat. Dia cuma akan berlaku kalau kita main game yang terlalu berat and then dalam jangka masa yang lama. Dan boleh rasalah back panel dia panas je kan. Tapi yang bagusnya dia tak dropkan performance tau. Itu satu benda yang aku boleh puji. Even phone ni panas gila, prestasi dia masih tip top. Dan of course, antara punca utama kenapa aku enjoy dengan Xiaomi 14 adalah disebabkan wujudnya HyperOS. HyperOS ni serius, memang sedap gila. Dia punya smoothness, rasa snappy, fluid, tak ada masalah bug dan lain-lain. Sampai kan aku tak tahu macam mana aku nak describe, nak gambarkan perasaan seronok aku tu dekat korang. Bagi aku, HyperOS ni memang antara keputusan paling terbaik lah yang Xiaomi pernah buat. Puji nampak. Tapi itulah hakikatnya, HyperOS ni memang jauh lebih baik berbanding MIUI. Dan kalau korang nak tahu apa yang best sangat pasal HyperOS, aku suggest untuk korang pergi tengok sendiri video daripada YouTuber Aziz. Dia dah explain semua benda dari segi features baru, macam mana nak custom dan sebagainya. Even aku sendiri pun tengok daripada video dia. Mula-mula aku tak tahu macam mana nak custom wallpaper ni. Lah, punya tekan je. So video dia memang bantulah. Kalau korang nak tengok, aku akan sediakan link video dia dekat bahagian bawah ataupun tekan je link yang keluar dekat atas ni. Okay, next untuk bateri pula. Yang ni pun best. So Xiaomi 14 ada sedikit upgrade dari segi bateri. Yang mana sekarang dia dah guna bateri berkapasiti 4610mAh dan turut datangkan dengan 90W adapter hypercharge. And bila kita dengar bateri 4000 lebih, kita mesti macam, alah, takkan lepas sehari punya lah. Dah lah phone flagship. Lepas tu bateri mu kecil kan. Tapi jujur cakap, Xiaomi 14 punya prestasi bateri memang perform. Aku rasa aku dah guna lebih daripada 2 minggu dan kalau korang tengok hasil screenshot ni, bateri dia sebenarnya boleh dicapai sehingga 26 jam total usage, which is memang dah lebih sehari lah kan. Dan terus terang beritahu korang, aku tak berani jamin untuk korang dapat hasil yang sama sebab cara kita guna phone kan berbeza. Tapi apa yang penting, untuk bateri berkapasiti 4600mAh, aku memang puas hati dengan prestasi bateri dia. Dan dengan kehadiran adapter 90W yang Xiaomi sediakan, dia hanya perlukan masa bawah daripada 40 minit saja untuk penuhkan bateri dekat smartphone ni. Dan yes, inilah antara features yang aku cukup suka dekat phone Xiaomi. Diorang tak kedekut tau untuk bagi fast charging yang superb selaras dengan harga jualan dia. Senang cakap, Xiaomi ni memang belanja dan bagi kepuasan dekat kita sebagai consumer. Last sekali, untuk setup kamera, peranti ni hadir dengan triple 50MP, iaitu kesemua sensor yang dia ada gunakan 50MP termasuklah lensa ultrawide. Manakala untuk selfie, dia gunakan 32MP. Dan bila kita baca balik full spec kamera dia, kita rasa macam, alah, biasa je. Namun yang menjadikan Xiaomi 14 series kali ini lebih menarik, finally, selfie kamera dia dah boleh rekod sampai 4K 60fps. Mesti ramai yang nantikan benda ni kan. Sebab selama ni memang start dekat 1080p je. Aku pun tak faham. Dan aku faham mesti ramai yang akan marah dengan aku. Selama ni aku tak pernah share pun kualiti gambar atau video khas daripada selfie kamera smartphone tu kan. Tapi itulah, secara peribadi, aku ni bukanlah minat sangat nak selfie-selfie. Kadang tu ada juga rasa segan. Okey, jadi kita teruskan pula dengan hasil gambar. Macam kita semua tahu, Xiaomi 14 ni pun tak terkecuali lah untuk ada Leica sistem yang sama seperti model lama. Dan overall, aku puas hati dengan setup kamera dia. And aku boleh cakap lah, Leica punya filter ni memang antara filter atau looks kegemaran aku lah. Setiap kali aku nak snap gambar, guna Leica Authentic ataupun Leica Vibrant, dia punya colour sign tu gentle nampak mahal. Aku rasa macam tak pernah jumpa lagi kot looks yang premium macam ni dekat phone yang lain. Dia macam something yang berbeza tau. Dan kebanyakan masa, of course lah, aku lagi prefer untuk guna Leica Authentic. Sebab dia nampak lebih natural dan true to life. Cumanya mungkin Leica Authentic ni bukan kegemaran ramai. Kadang-kadang dia punya natural looks tu boleh jadi nampak terlalu semula jadi. Maksudnya apa yang korang nampak depan mata, itulah hasil yang akan keluar. So maybe tak ramai yang minat kan. Ada orang suka gambar yang vivid. Tapi kalau korang suka macam tu, korang boleh je guna fitur Leica Vibrant dia. And then kalau nak cakap pasal telephoto lens, aku memang impressed dengan touch sharpness dan colour dia. Walaupun kita zoom guna 46mm ataupun 75mm, perubahan warna dia memang tak nampak beza langsung. Sama cantik je kan. Dan kualiti yang ditunjulkan pun, yes, bagi aku terbaik. Aku tak ada komplain dah pasal telephoto lens dia. Lepas tu untuk lensa ultrawide, yang ni aku 50-50 lah. Kalau kita snap gambar ultrawide dia pada tempat atau cahaya yang cukup,
DSLR ultrawide dia mampu je untuk pamerkan gambar yang memuaskan. Dari segi sharpness okey, and even color shifting pun tak nampak ketara sangat. But then kalau kita snap gambar pada kawasan low light atau sebagai contoh waktu malam ke, dekat sini ultrawide dia kurang sikit bagi aku. Mungkin sebab FOV ultrawide dia luas sangat. So dia macam capture sekali tau perubahan warna yang ada dekat persekitaran tempat tu. Tapi most of the time aku boleh je dapat hasil yang terbaik kalau ambil gambar kena dengan cahaya apa semua. Dan antara kelemahan paling obvious dekat setup kamera dia, aku rasa dekat gambar night mode dia lah. Yes, dia bukanlah terlalu lemah, tak layak pun nak cakap macam tu. Macam korang tengok, overall hasil dia okey je kan. Gambar dia tak overexpose, cahaya dia just nice, dan dekat bahagian tulisan ke apa, memang kamera dia dapat tonjolkan font tu dengan sangat jelas. So aku okey dekat situ. Cuma apa yang menjadikan night mode dia ni kurang cantik adalah bila dia masih ada masalah lens flare. Mula-mula aku ingat macam, oh mungkin kamera dia kotor lah kot. And then aku lap lah lens kamera ni kan. Lap, lepas tu aku ambil gambar balik, but still hasilnya masih sama. Masih ada masalah lens flare. So aku assume mungkin dia tak ada coating khas untuk counter masalah lens flare, dan itu je yang spoil sikit pasal kamera dia. Lain-lain bagi aku tak ada masalah sangat. And last but not least, untuk video pula, Xiaomi 14 mampu untuk merakam video sehingga resolusi 8K 24fps, tapi aku tak recommend lah untuk korang rekod pada resolusi sebegini. Baik korang rakam je guna 4K 60 ataupun 4K 30. Ikutlah preference korang, sebab hasil dia bagi aku jauh lebih baik. Tak ada masalah jitter yang obvious, video tak nampak bergegar sangat, and just nice untuk hasilkan video yang berkualiti. Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Sebenarnya pendapat aku kongsikan adalah berdasarkan pendapat peribadi aku. Dan sepanjang aku rekod video ni, aku tak pasti berapa harga jualan rasmi dia. Cumanya, apa yang aku expect, harga dia takkan boleh terlalu tinggi lah kan. Mungkin lebih kurang je macam Xiaomi 13 best model yang keluar tahun lepas. Dan aku tahu, mesti ramai yang tertanya-tanya, Aizat, berbaloi ke untuk kita beli Xiaomi 14 ni? Bagi aku, dia berbaloi je dengan apa yang ditawarkan. Memang ternyatalah yang smartphone ni full package kan. Lengkap dengan feature flagship premium dan banyak benda baik sepanjang aku pakai berbanding perkara yang buruk. Kena pula Xiaomi 14 dah support software update selama 4 tahun untuk OS dan 5 tahun untuk security update. So memang sesuai untuk korang guna secara long term. Tapi kan Aizat, perfect sangat ke Xiaomi 14 ni? Kita orang tengok video dari awal macam tak ada kekurangan je. Yes, aku tak nafikan yang Xiaomi 14 ni memang sebuah peranti yang bagus. Namun kita juga kena terima hakikat yang tak ada kesempurnaan dalam dunia ni. Ada je masalah dia kan. Dan masalah dia macam aku mention tadi lah. Dia punya dynamic refresh rate tu tak fully accurate macam apa yang Xiaomi offer, iaitu dari 1Hz kepada 120Hz. Dia just turun sampai 10Hz je. Mungkin ni masalah software. And then bila kita ambil gambar waktu malam, kamera dia masih ada masalah lens flare. So itu je antara masalah paling obvious yang aku jumpa. Dan katakanlah korang beli Xiaomi 14 ni dan korang hadapi masalah-masalah lain, korang mungkin boleh sediakan dekat bahagian komen. So nanti bantulah orang lain dekat luar sana kan. Dan macam biasa, jika korang minat, aku akan tinggalkan segala info, harga jualan dia serta link pembelian dekat ruangan description box di bawah. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching, dan kalau korang rasa enjoy dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa, and see you guys in the next video. Bye!